Slide cikgunya. FB Live unit sukan pada petang ni. Alhamdulillah kita dapat bersama dalam satu program yang sekali lagi dalam siri pengisian aktiviti unit secara live pada petang ni. Sekali lagi kita dapat bersama dalam satu forum yang satu forum santai yang kita akan bincangkan pada petang ini yang akan dikupas oleh dua orang panel yang kita pilih. Alhamdulillah berada di talian kita sekarang. Dan itulah satu tajuk yang agak menarik. Memang menarik untuk kita dengar, untuk kita upas pada petang ini. Dan sebelum itu saya perkenalkan dua orang panel kita, iaitu dua orang doktor yang bagi pihak pengajar saya ucapkan terima kasih atas komitmen sudi bersama dengan kita, sudi meluangkan masa dalam kesibukan masing-masing, sudi menerima jemputan kita untuk bersama kita. Yang pertama saya perkenalkan Dr. Nurhafizah. Panel pertama kita, Nurhafizah binti Kamarudin daripada Hospital Sultan Ismail Putra, Kuala Keran. Saya memang seorang yang aktif dalam sukan daripada dulu hingga ke sini. Sesuailah beliau sebagai seorang pegawai perubatan dan juga seorang atlet hingga daripada dulu. Dan selamat datang Doktor. Terima kasih. Terima kasih sama-sama sebab mengundang. Okey. Dan yang kedua, panel kita yang kedua, orang lama, Dr. Muhammad Syafiq bin Abdullah. Mantan bos saya, mantan staf UiTM, banyak mantan ni Dr. Syafiq. Dan kemana talian kita tak diganggu oleh Laut Cina Selatan apa semua, tak ada clear. Clear doktor? Dr. Syafiq ni adalah PhD dalam bidang sport tourism daripada Universiti Teknologi Mara, bukan Universiti Teknologi Malaysia. Dan sekarang adalah pensioner dan dia sekarang adalah sport consultant yang aktif di negeri Sarawak. Dan itulah dia cuba sikit saya rasa berkenaan dengan dua orang panel kita pada petang ni. Dan tajuk yang dipilih oleh penganjur pada petang ni adalah tajuk yang saya fikir adalah tajuk yang begitu baik. Kerana kita sendiri selaku penjawat sukan, selaku orang yang terlibat secara direct dengan UiTM ni, sering ditanya berkenaan dengan boleh tak main bersukan pada waktu malam, boleh tak nanti macam-macam, nanti rebah kat kok, nanti itulah. Jadi tak kira amatur, tak kira profesional, kita pun mendengar banyak benda yang tidak diingini berlaku sepanjang itu, antara KDRS ke heart attack ke, kita tak. Jadi petang ni kita bawa dua orang yang begitu pakar, begitu aktif, begitu banyak pengalaman dalam bidang kesukanan untuk kita bincangkan berkenaan dengan tajuk yang KDRS macam satu mimpi ngeri kan. Walaupun tajuk tu kod English, doktor, tapi kita bincang kod Melayu pada petang ni, kod bahasa. Okey, kita tanpa melengahkan masa lah, saya teruskan dengan kita punya perbahasan kita dengan forum kita pada petang ni, yang mana
yang mana berdefiniasikan dulu. Saya jemput saya tanpa menjadi masa saya jemput Dr. Nur Hafizah. Kita akan sedikit apa sebenarnya cardiac arrest ni. Apa cardiac arrest, apa kaitan dia dengan jantung dan whatever lah. Untuk sebagai satu pengenalan kita ke depan. Dipersilakan Dr. Nur Hafizah. Saya Okay, definisi cardiac arrest lah. Cardiac arrest ni ialah satu keadaan di mana jantung kita mula berhenti berdegup. Jadi bila dia berhenti berdegup tu, dia tak boleh nak pump darah, maksudnya stop terus. So tubuh kita tak dapat, maksudnya dah tak ada denyutan lagi, seterusnya boleh menyebabkan kematian. Jadi apa beza dia dengan heart attack ataupun serangan jantung? Serangan jantung ni adalah satu keadaan di mana bila jantung kita saluran darah koronari itu tersumbat, seterusnya menyebabkan sakit dada lah. Bila dapat serangan tu, kita akan dapat chest pain, shortness of breath ataupun kita panggil sesak nafas. Dan lepas tu pesakit akan rasa macam pening, dizzy. Setiap pesakit yang ada masalah jantung biasa mendapat serangan jantung ni, ada yang survive dan tidak mendapat cardiac arrest. Ada pesakit yang tak bernasib baik dapat serangan jantung, dia tak survive lah. Dia tak survive, dapat cardiac arrest dan meninggal. Ada yang survive dan sebab mungkin kita bagi treatment awal, ubat antikoagulan, so masa serangan tu dia tak end up dengan kematian lah. Itu adalah dua definisi yang berbeza yang kita kena faham lah, cardiac arrest dengan heart attack. So kalau cardiac arrest ni in athletes, athletes adalah berisiko 3 hingga 4 kali ganda lah berbanding dengan non-athletes. So agak berisiko. Kalau kita banding dengan populasi normal population, populasi risiko dia adalah 1 hingga 4 dalam 100,000 orang. Jadi the common cause kenapa atlet ni dapat cardiac arrest, dia ada satu condition yang kita panggil hypertrophic cardiomyopathy. So hypertrophic cardiomyopathy ni kalau dalam 300 orang ada seorang yang akan ada hypertrophic cardiomyopathy. Dia ialah satu genetic condition lah, inherited, maksudnya dalam gene kita. So gene, dia ada mutation pada gene yang mengkod protein yang menghasilkan muscle pada bahagian jantung ni lah. So ada setengah di bahagian jantung kita tu ada abnormal part, ada abnormal hypertrophy. Maksudnya tak semua chamber pada jantung tu tebal, tapi dia akan perlu untuk tebal dekat bahagian septum jantung. Condition ni kita panggil hypertrophic cardiomyopathy. Ini adalah satu leading cause of death lah in athletes. Biasanya genetic condition ni sebab biasanya memang setengah orang tu dia dah sebenarnya condition ni daripada kecil, tapi bila dia semakin membesar, involved dengan sukan, dia mula develop simptom ni. Ada setengah tu memang tak ada simptom lah, maksudnya bila bersukan okey, tak ada chest pain, tak ada sesak nafas, tak ada pening, tak ada rasa berdebar-debar, dia okey je bila dia bersukan. Tapi bila vigorous exercise, dia akan trigger stress yang menyebabkan chest pain, dan kemudian body dia tak boleh nak tolerate dan seterusnya mendapat serangan jantung lah. Jadi kita boleh katakan hypertrophic cardiomyopathy ni ada macam mana kita nak detect awal. Setengah orang bila, maksudnya ada setengah atlet ni bersukan rasa okay, saya rasa fit je, tak ada masalah, tak ada chest pain, tak ada sesak nafas. Tapi bila semakin lama dia buat aktiviti sukan yang berlebihan lah,
dia akan start rasa chest pain, rasa sakit dada. So ada saya boleh tunjukkan lah beberapa contoh pemain-pemain bola sepak yang mendapat serangan jantung di usia yang muda lah. Contohnya Cik Tiote, David Astori, Antonia Puerta, Mark Vivienzo. Ini adalah antara contoh pesakit atlet yang mendapat serangan jantung pada usia yang muda. Dan kita boleh sebenarnya bahagikan serangan jantung ini untuk atlet yang berusia dan atlet yang younger age, muda. Biasanya kalau untuk atlet yang berusia 40 tahun ke bawah, yang bermain sukan umur 40 tahun ke bawah, seperti yang saya katakan tadi, selalunya cause of cardiac arrest ni adalah congenital ataupun inherited. Tapi kalau untuk atlet yang berusia, biasanya dia disebabkan oleh masalah jantung yang berkaitan dengan atherosclerosis, iaitu hyperlipidemia, maksudnya kolesterol tinggi. Bila kolesterol tinggi, saluran jantung pada saluran darah koronari akan tersumbat, seterusnya menyebabkan kegagalan jantung lah. Dan salah satu lagi faktor lain ialah perokok tegar. Biasanya perokok tegar ni akan ada risk untuk mendapat cardiovascular event bila usia 40 tahun ke atas. Jadi untuk atlet, biasanya kita sarankanlah untuk buat screening. Screening ni macam saringan sebab ada satu sport cardiologist dekat Spanyol, dia ni tugas dia ialah menyaring atlet lah. Dia ada buat satu kajian daripada 3,000, dia buat kajian pada 3,000 orang atlet, dan dalam kajian dia tu satu daripada 134 atlet bila buat saringan ada life threatening condition, maksudnya keadaan jantung yang boleh menyebabkan kematian lah bila dia bersukan dengan vigorous, dengan strenuous exercise. Jadi amat penting lah kalau untuk atlet di mana-mana institusi kena buat saringan lah. Kalau ikutkan dalam American Heart Association punya guidelines, salah satu cara kita nak screen pesakit ialah dengan mengambil history ataupun sejarah perubatan bagi atlet itu. Contohnya kena pastikan, kita kena tahu atlet itu pernah tak ada history ataupun sejarah perubatan ahli keluarga, kalau kita panggil first degree relative, ahli keluarga yang terdekat yang meninggal usia kurang daripada 40 tahun, meninggal secara mengejut semasa bersukan. Jadi ini penting sebab bila seperti yang saya katakan tadi, dia adalah satu genetic condition. Jadi benda ni dia dah ada gene. So walaupun kita tak ada simptom apa-apa, tapi dia still ada dalam gene, cuma belum trigger lagi benda ni. So kena pastikan dalam sejarah perubatan keluarga ni kena exclude benda ni. Kemudian boleh untuk physical examination lah, biasanya kita jumpa doktor, check doktor dengar jantung ada murmur atau tidak. Kalau ada murmur tu mungkin kalau possible lah sebab dia tak ada hypertension, tak ada penyakit lain, tiba-tiba ada murmur, tak ada valvular problem, kita kena exclude juga. Tapi untuk history dengan examination ni, kalau menurut sport cardiologist tadi, sensitivity dia hanyalah 40% saja untuk detect hypertrophic cardiomyopathy ni. Jadi kalau guideline yang maksudnya ditambah baik yang dikeluarkan oleh European Cardiac Society, dia mengesyorkan setiap atlet tu buat ECG, iaitu test electrocardiogram, yang mana dia menyumbang kepada 95% hingga 100% sensitivity untuk detect sama ada atlet ni ada tak masalah hypertrophic cardiomyopathy ni. Dan kalau ikut SIFA dia tambah lagi satu test, dia anjurkan
supaya buat ekokardiografi ni macam scan jantung untuk tengok struktur chamber dalam jantung, salur darah dalam jantung, ketebalan kulit jantung dan pengaliran darah keluar daripada jantung, cardiac output dia. Itu adalah antara saringan-saringan yang kita anjurkan dalam guideline untuk atlet untuk prevention. Sebab kalau kata atlet ni muda kan, sayang sebenarnya muda sangat tiba-tiba aktif atas padang tiba-tiba collapse, dapat serangan jantung lepas tu meninggal. It's a traumatic event untuk sebenarnya keluarga atlet itu pun sendiri. Sebab sepatutnya kita menggalakkan orang bersukan sebab untuk kesihatan jantung, tapi tiba-tiba disebabkan sukan ni atlet dapat serangan jantung. So it's contradicting sebenarnya, dan macam tiba-tiba orang menjadi takut nak sukan. Terima kasih. Patrick. Kita berbeza cardiac arrest ni dengan tangan semuanya melibatkan. Tak dengar. Tak dengar? Sikit saya mic kan. Dah. Boleh? Sorry. Dengar tak? Baru dengar. Okay. Salah letak mic. Okay, sorry. Okay. Kita teruskan dengan perbincangan kita yang seterusnya, dengan soalan yang seterusnya. Saya rasa tadi kita dah faham macam mana terjadinya cardiac arrest ni yang telah diupas oleh Dr. Izzah. Kerana cardiac ni adalah berbeza daripada serangan jantung, itu yang kita faham sini. Dan untuk elakkan, saya rasa lah melalui pengalaman bersukan yang Dr. Syafiq sekarang sudah terpasi 60 something ya. Dan apakah kesesuaian doktor? Saya rasa kesesuaian bersukan mengikut peringkat umur. Boleh tak doktor sharekan dengan kita? Sebab saya tengok doktor ni 60-an ni masih lagi steady, masih lagi bersukan, masih lagi aktif di padang. Sekarang sukan baru pula nampak, golf pula, padang golf pula. Jadi cuba Dr. Syafiq sharekan sikit apa cadangan, apa daripada tahap-tahap bersukan. Umur, mengikut peringkat umur, mengikut kemampuan. Saya rasa hello Dr. Syafiq. Kalau boleh. Ya doktor, saya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum doktor. Pertama kali jumpa. Okey, tajuk hari ini berat juga sebenarnya. Cardiac arrest athlete was nightmare. Okay, jadi saya akan lihat isu ini dari seorang pentadbir sukan. Okay, seorang pentadbir sukan yang selalu terlibat dengan atlet. Ataupun boleh saya katakan di sini yang lebih tepat lagi adalah ahli sukan. Okay, ahli sukan. Okay, cardiac arrest ni kalau kita dengar daripada yang diterangkan oleh doktor tadi, sebenarnya keberangkalian dia tidaklah tinggi. Okey, kalau di Malaysia kita sebenarnya dari atlet ni ataupun ahli sukan kita tak ada data. Okey, kita tidak ada data yang mengatakan berapa jumlah sebenarnya atlet ataupun atlet, kalau kita lihat di tajuk ni, atlet yang kena cardiac arrest semasa bersukan. Tapi kalau kita lihat jurnal-jurnal di luar negara, memang diorang ada data yang lengkap.
memang diorang ada data yang lengkap. Kita di sini, kalau kita nak cari data, nak tengok keberangkalian dia memang correct me if I'm wrong, doktor. Memang susah nak cari. Susah nak cari data. Okey, kita dengar je. Apa yang kita selalu dengar ialah ahli sukan ni. Ahli sukan, okey, saya cuba ambil kategori ahli sukan ni. Okey, ahli sukan ni orang yang biasa lah. Orang-orang biasa je, layman. Satu ialah yang aktif. Okey, kedua ialah yang sederhana aktif. And then yang kurang aktif. Dan yang satu ialah yang sedentary. Jadi golongan-golongan ni dia mempunyai keberangkalian dia untuk cardiac arrest ke, serangan jantung ke, masa bersukan akan berlainan. Okey, akan berlainan tahap risiko dia. Okey, jadi apa yang saya lihat di sini yang jadi masalah di sini ialah those social athlete, saya panggil sini social athlete. Social athlete ni yang selalunya ambil mudah. Okey, ambil mudah. Kadang-kadang kawan bawa main futsal. Okey, dengan dia tidak perasan yang dia body conditioning dia dari segi fisiologi dia tidak dia tidak prepared. Okey, dia masuk gelanggang, dia main without doktor tadi without knowing dia punya health history. Itu yang risiko dia akan menjadi tinggi, dia akan terkena serangan jantung ataupun cardiac arrest semasa bersukan. So, apa yang perlu di sini ialah pengurusan. This is what we call risk. Okay, risiko dalam sukan. So, once we have this risiko dalam sukan, okay, kita kena manage risk ni. Okay, kita kena manage risk. Pertama sekali, atlet yang sosial ni. Okay, yang tidak profesional. Kita tidak risau dengan atlet yang berprestasi tinggi. Sebab mereka ni are well taken care of. Okay, sebab mereka ada manager. Kalau mereka ni di national athlete, mereka ada manager, mereka ada doktor, mereka ada nutritionist. Semua ada. Before orang ni, orang ada screening cukup. Apa yang merisaukan saya selalu dia, ialah yang sosial ni, social athlete. Okay, social athlete ni yang kita risau. So, dalam masa yang lampau, masa saya di sini, ada kes yang berlaku. Saya anggap itu cardiac arrest lah. Collapse semasa jogging. Okay, ada di sini di Kuching, collapse masa jogging. Ini bukan joggers yang baru-baru datang. Ini memang dia apa orang cakap, memang fanatik punya joggers. Okey, tiba-tiba collapse di kawasan rekreasi. Di sini dalam tu ada 3 kes. Okey, ada 3 kes. Yang satu lagi ialah cycling. Okey, cycling pun dia collapse. Okey, dan satu lagi yang di Selangor, cycling juga dia collapse. Sebab kenapa? Dia ni naik bukit. Okey, dia naik bukit. Dia naik bukit, dia punya kawan dia nak lepas, dia nak lepas bukit. Naik bukit tu dan dia tak dapat because dia punya kemampuan dia, capacity dia tak tahu. This is what we call orang tak sedar dia punya capacity tentang kemampuan dia untuk bersukan. Jadi saya sarankanlah seperti yang doktor cakap tadi, we must do screening. Okay, kita kena buat screening. Kita tak tahu. Macam saya pun kena betul-betul ada satu istilah dalam ini, listen to your physiology punya signal. Okay, listen to your body. Kalau body itu dah bagi signal, yang lain-lain berhentilah. Okay, berhentilah. Slow lah. Jangan okay, tak tahulah yang wanita doktor, yang lelaki ni selalu dia ada ego sikit dalam sukan ni, tak nak kalah.
Okey, dia ingat, dia lupa umur dia. Dia ingat umur dia. Kalau saya main dengan 20, umur 20, saya ingat saya 20 lagi. Itu yang berbahaya dia. Okay, so saya harap this is management lah. Saya harap either you manage by yourself. Okay, kalau kita ni yang amatur ni, kita kena manage lah. Kita kena manage ourselves properly. Kalau kita tahu isteri kita lagi bagus. Okay, apa yang paling cara kita nak manage risiko ya ni lah, amal lah healthy lifestyle. Itu yang saya ingat yang sama ada peringkat yang atlet. Kalau student kita di UiTM selama saya dalam dekat 30 tahun, syukur alhamdulillah lah, belum ada kes yang dalam apa yang saya tahu, tak ada yang cardiac arrest lah yang berlaku. Okay, student atlet ni kalau di UiTM saya bagi istilah student atlet ni ialah yang terlibat dengan karisma ke atas. So yang lain-lain tu kita masukkan mereka ni student rekreasi yang riadah, yang jogging-jogging biasa saja. Okay, saya harap, saya fikir cardiac arrest ni bukan satu isu yang kita ambil mudah, sebab kita tengok baca jurnal, baca newspaper, dia tak kira umur. Okay, dia orang cakap dia tibai saja dari as young as 17 years old sampai ke atas. So profesional pun kena. Ada yang satu, kalau doktor, orang yang professional player, dia wakil TT Terengganu. Dia lawan friendly, kalau siapa yang ingat, dia friendly lawan Kelantan. Dia ini African player. Dia collapse di Padang. Cardiac arrest. Dia 5 years back lah. Itu saja yang saya tahu yang lokal, yang collapse masa dalam profesional ni, Malaysian League football. Okay. Dia African player. Dia wakil Terengganu, friendly lawan Kelantan, dia collapse, jalan terus lah. Okay. So saya itu saya punya sebagai pendapat saya punya tu sebagai pentadbir sukan, lihat dari kaca mata situ lah. Dr. Syafiq. Terima kasih Dr. Syafiq atas pandangan beliau habis sukan tadi. Kan? Ini daripada saranan Dr. Syafiq tadi yang juga Dr. Nafizah tadi juga perlu dibuat screening. Adanya screening, perlunya tahu tahap kesihatan kita. Jadi apakah macam mana kita nak tahu tahap jantung kita tu, Dr. Nafi? Mana kita nak tahu tahap jantung kita, untuk kita takap mana kita perlu. Tak dengar. Tak dengar? Kurang dengar. Soalan tadi. Okey, kejap. Okey. Boleh dengar tak? Okey. Boleh tak? Dengar, sorry. Problem sikit. Okey, Dr. Hafizah, macam manakah sebenarnya kita nak apakah screening yang macam Dr. Syafiq cakap tadi? Screening jantung, apakah untuk kita kena pasti tahap jantung kita, untuk kita tahu tahap kita bersukan pula selepas pada tu. Kita test. Apakah yang sebaik-baiknya perlu biasanya dari segi perubatan untuk menilai kekuatan jantung gitu. Macam yang saya terangkan tadi lah.
atlet ni disarankan untuk buat medical check-up. Jadi bila dia jumpa doktor akan tanya sejarah perubatan dan buat physical examination lah. Dan proceed dengan ECG, electrocardiogram. Electrocardiogram ni dia akan tengok ritma pada jantung, dipanggil electrical punya elemen dalam jantung. Sebab jantung kita ni dia ada electrical component yang dihasilkan oleh perentak jantung. Jadi kita nak tahu sama ada dia ada electrical punya abnormality. Contohnya kalau biasanya yang boleh menyebabkan cardiac arrest ni dia ada 3 lah condition. Satu, Wolff-Parkinson-White syndrome. Kalau saya bagi tahu istilah medical ni, ramai yang tak tahu tapi saya boleh cerita lah. Long QT syndrome dan satu lagi Brugada syndrome. Kalau siapa pernah dengar pasal Brugada syndrome ni, ada satu selebriti muda. Kalau siapa kenal Ashraf Sinclair kan, dia meninggal disebabkan oleh Brugada syndrome lepas buat workout dekat gym pada waktu malam. Bila bawa ke hospital, dia asystole dan tak dapat diselamatkan. So ni antara abnormality elektrik pada jantung yang kita boleh detect dalam electrocardiogram lah. Jadi dalam kes ada lagi screening yang kita boleh proceed iaitu echocardiografi. Echocardiografi ni macam scan, kita guna ultrasound untuk scan jantung. Fungsi echocardiografi ni kita nak tengok dari segi abnormality structure. Maksudnya dalam jantung tu structure apa yang abnormal. Sama ada seseorang tu ada masalah ketebalan dinding jantung ataupun dia ada masalah pada injap pada pengaliran jantung. Kalau hypertrophic cardiomyopathy ni sebenarnya boleh detect dengan menggunakan echocardiografi. Bila kita tengok dinding dekat septum jantung tu lebih daripada 15 mm. Biasanya dia dia kurang lah daripada 12 mm. Tapi bila 15 mm ketebalan tu sangat signifikan lah. Tambah-tambah kalau macam dia tak ada hypertension, dia tak ada tak ada hyperlipidemia, tak ada kolesterol tinggi, muda, macam tak ada faktor lain yang menyebabkan dinding jantung itu boleh tebal. So kita boleh suspect lah individu ni ada hypertrophic cardiomyopathy. Kalau atlet-atlet ni ataupun ahli sukan yang ada masalah yang kita detect masa screening ada abnormality, boleh kita refer ataupun rujuk kepada kardiologis lah. Dan bila jumpa kardiologis ni, biasa kardiologis akan suggest untuk buat further testing lah, sama ada buat MRI untuk tengok dengan detail lagi anatomi jantung dia, apa specific measurement dinding jantung dia, dan boleh order macam examination lain, buat stress test. Stress test ni macam kita pakai ECG dekat badan, lepas tu individu tu kena running lah atas treadmill. Dan kita ada satu lagi test, Holter test, antara salah satu test lah yang boleh kita kardiologis akan sarankan, ataupun genetic testing. Genetic testing ni kita ambil darah, cek DNA untuk cek di mana ada mutasi dalam dia punya gene. Ini adalah antara test yang kita boleh buat lah untuk prevention sebenarnya, untuk early detection kalau kita ada abnormal condition. Sebab bila kita tahu status jantung kita boleh limit aktiviti sukan kita. Macam sejauh mana ataupun intensity sukan tu kita boleh limit. Kita tahu kita punya limit, mungkin kita boleh plan lah kita punya aktiviti sukan. So kalau untuk aktiviti sukan ni dia ada satu formula lah, kita nak tahu fitness of heart kita. Dia ada satu formula iaitu 220 tolak umur.
So katakanlah seseorang tu, ni ialah maksimum heart rate lah, 220 tolak umur. Katakanlah umur kita 40. So maksimum heart rate kita ialah 180. Kita maksimum heart rate kita tak boleh lah lebih daripada 180. Biasanya kalau vigorous exercise, kita ambil 80% hingga 90% daripada maksimum heart rate ni. So mungkin dalam 160. So kalau kita boleh capai 160, maksudnya heart kita tu agak fit lah juga. Kalau katakanlah 50% pun kita tak sampai, dah rasa chest pain, katakanlah 90 heart rate kita, maksudnya 50% daripada 180 tu, 90 pun heart rate kita bila kita exercise tu dah start sakit dada, rasa macam nak hitam, berpindah-pindah, rasa sesak nafas. So kita kena tahu limit kita. Kita stop dan rest lah. Itu salah satu nak tahu kan cara kita nak tentukan macam mana kita punya jantung tu fit ke tak. Lepas tu sekarang ni kan modern kan, maksudnya kita ada macam-macam gadget, kita ada heart rate monitor. Sebab tu disarankan setengah atlet ataupun ahli sukan ni pakailah heart rate monitor, boleh monitor heart rate masa sukan. Dia bila dia boleh achieve target heart rate dia, so dia punya sukan pun jadi lebih efisien dalam membakar kalori semua lah, aktiviti sukan. So this macam basic lah yang kita belajar dekat medical school, macam mana kita nak kira maximum heart rate seseorang. Maksudnya based on umur lah, 220 kalau umur. Dan kalau kita boleh dapat 80% daripada heart rate kita tu masa exercise tu, dah kira okey lah, fit lah. Tapi macam saya kata, hypertrophic cardiomyopathy ni dia tak mengira usia. Dia kadang-kadang silent, dia pembunuh senyap. Sebabnya dia tak ada simptom pun, dia boleh dapat serangan di kemudian hari secara tiba-tiba. So especially kalau macam seseorang tu dia ada history sejarah keluarga, ahli keluarga yang sudden death kan dekat padang ke, so dia kena beware. Maksudnya dia kena check, dia lah orang yang kena priority untuk pergi check dia punya heart condition. Sebab benda ni genetik, kita tak nampak, dan dia adalah pembunuh senyap. Maksudnya dia boleh normal, tak ada simptom, tapi tiba-tiba bila dia buat aktiviti yang keras, tiba-tiba heart dia boleh stop. So kalau ada family history tu yang penting lah sebenarnya. Kalau ada sejarah keluarga pernah meninggal usia muda kurang 40 tahun dan meninggal masa buat sukan yang lasap, yang memenatkan, dia kena ambil extra precaution untuk buat medical check-up lah untuk detect. Jadi detection is better sebab dia boleh plan aktiviti apa yang dia boleh, aktiviti apa yang dia tak boleh buat. Sekali lagi. Jadi Dr. Syafiq boleh tak clarify sikit berkenaan iaitu melalui pengalaman doktor lah, senam waktu malam ni tadi tak boleh, kan tak boleh, tak stretching dulu, proper stretching, dan cardiac arrest ni juga biasanya menyerang kaum lelaki. Itu yang kita sering ditanya juga, boleh tak serangan lelaki dan minima je yang kaum wanita dalam bersukan ni. Betul tak semua fakta-fakta yang sering kita dengar tu? Fakta soalan yang sering diajukan tu. Kena stretching, kena best, kena proper stretching, warm up dulu. Bang kepada
pada cardiac arrest atul. Itu tak ada, Dr. Syafiq terangkan sikit. Okay, seperti yang saya katakan tadi ialah kita ni cuba mengurus risiko. Okay, this is called risk management in sport. Okay, mengurus risiko ni. Risiko ni sentiasa ada. Okay, sentiasa ada. Jadi kita perlu berwaspada. Okay, so seperti yang first kita perlu buat ialah kita buat health screening. Okay, itu langkah pertama. Okay. Yang kedua, kita mesti ada skill. Okay, kita mesti ada skill. Kurang-kurangnya kita mesti tahu little knowledge mengenai CPR. Okay, first aid. Okay, CPR. Kurang-kurangnya kita tahu CPR. Mungkin tak tahulah doktor kan boleh setakat mana CPR. I think dia boleh membantu sikit dari segi CPR, knowledge CPR. Dan kedua ialah kita kena manage macam mana kita bersukan. Okay, macam mana kita bersukan. Ada yang formula yang semua orang tahu, yang formula dia panggil FIT. Okay, FIT ni dia satu, yang F ni dia frekuensi. Okay, berapa kali kita nak bersukan dalam satu minggu. Okay, ada yang ada buku exercise cakap tiga kali dalam seminggu, ada yang cakap 4 kali dalam seminggu. Okay, jadi teori dia terpulang lah. Okay, terpulang. Dan satu yang intensity. Okay, intensity. Intensity ni dia banyak bergantung kita punya heart rate. Okay, heart rate. Macam doktor cakap tadi. Okay, sekarang ni dah canggih. Okay, dulu kita main letak dekat leher ni ataupun tangan, baru kita momau, pedat-pedat pun kadang-kadang salah hitung. Okay, sekarang ni kita ada fit, macam-macam dah. Okay, kita ada jam, okay, yang boleh kontrol monitor, kita ada yang letak brace di dada untuk monitor. So it's quite safe sekarang ni untuk kita mengawal kita punya intensity. But of course kita perlu ada knowledge. Okay, ada knowledge how to manage itu that heart rate. Kita baca-baca heart rate tapi kita tak tahu nak manage. Okay, macam 220 tolak umur. Okay, then dia punya threshold kita tahu di mana. Macam doktor cakap tadi, maksimum dia berapa. Okay, maksimum how much we can go. Kalau kereta lama macam saya tak boleh lah. So the maximum meletup engine. Okay, so the next one is time, duration. Okay, duration dia berapa lama you nak ambil. Okay, if you are active, okay, if you are active, mungkin you ambil lama masa untuk bersukan. Okay, kalau you tak aktif, okay, intensity dia low, mungkin masa dia just nice mungkin dalam 45 minit. Okay, satu rules dia yang kita untuk exercise ni for normal social athlete ni ialah dipanggil bonkers. Okay, bong ni kita panggil bong. Okay, dia istilah bong. Berarti apabila you dah exercise, you balik rumah, you still can do your housework. Okay, berarti kalau wanita tu dia boleh lagi masak, dia boleh lagi buat kerja rumah. Okay, yang lelaki tu boleh lagi dia buat lain-lain. Okay, berarti you manage you punya duration tu just nice. Jangan nanti lepas exercise datang rumah collapse, tak boleh buat apa-apa. Okay, that mean you overdose your punya kemampuan, capacity. Dan satu lagi yang saya cadang ialah pilih sukan yang you suka, that you enjoy. Okay, pilih sukan yang you enjoy. Sebab satu yang dalam kita bersukan ni, mungkin cardiac arrest ni mungkin terlalu stres dia. Okay, dia kena mengena dengan stress level. Okay,
Apabila kita stres, tekanan dia semua, emosi kita, fisiologi kita dan sebagainya. Itu yang menjadi dia jam. Sebab cardiac arrest ni dia panggil berhenti, jantung terhenti, sudden cardiac arrest. So dan seperti yang moderator tanya tadi, bila kita boleh bersukan? Malam boleh tak? Malam boleh tak? Saya ni tak dapatlah saya nak cakap boleh tak boleh, but a few artikel yang saya baca, saya cakap boleh bersukan not very late. Not very late. Berarti kalau kita ada time tidur. Kita time tidur, so dia mesti ada duration between resting and sleep. Berarti dalam you sleep tu, you punya heart rate tu dah in rest mode. In rest mode. Dia bukan lagi dalam dalam mode yang aktif. Your brain still active, your heart still active, lepas tu you tidur. Itu yang mungkin doktor cakap, correct me doktor, itu yang mungkin mati dalam tidur. Mati dalam tidur. Ada. So kalau boleh, ethical ni, so you kena ada time frame lah. Time frame between you finish, done with your sport, give certain time untuk you rest betul-betul, then you have a good, nice sleep. Then maybe you have nice hot shower. Then you sleep. And this is my advice. So kalau boleh pun jangan yang intensity yang tinggi. Dan satu lagi saya nak tambah, untuk yang umur meningkat, yang sedentary ni, yang ahli sukan yang jarang-jarang ni, kalau boleh elak sukan-sukan yang ada burst, yang ada pergerakan yang burst. Berarti yang burst ni macam futsal, macam badminton. Badminton ni kadang-kadang yang buat dia burst ialah kalau orang drop depan net tu, you nak push juga nak ambil. You ingat you boleh ambil. You nak ambil juga. Yang itulah yang dipanggil burst. Sebab yang itu you dah tak dapat control. The movement tu dia burst. Burst, that is where jadi dia punya stress level tu you tak boleh control. So what I mean here, manage yourself well untuk bersukan. Itu saja ni Pukusi. Terima kasih Doktor. Dan banyak yang kita upas pada petang ni. Banyak knowledge, banyak info yang cover banyak yang cover oleh dua orang. Dan satu lagi lah Dr. Nafizah, yang kita bimbangnya adalah knowledge di kalangan tim. Katalah berlaku emergency cardiac ni berlaku di gelanggang badminton ke. Jadi apakah langkah yang sepatutnya, yang langkah segera yang the team, kawan-kawan yang boleh bantu pada masa tu. Tiba kita tengok pengsan ke, termuntah ke, dan kita suspek itu adalah cardiac arrest. Jadi sebagai dalam berpasukan tu, langkah-langkah awal yang macam mana tu yang boleh kita bantu dia, selain daripada start kereta buat pergi ke hospital tu, rasanya takut terlambat ke macam mana. Saya difahamkan selain satunya adalah CPR, dan kalau tak reti juga CPR tu tidak
tak ada yang boleh praktikkan CPR pada saat tu, apa yang terbaik kita boleh bantu rakan kita tadi, Dr. Nafiza? Okay, sebab itulah CPR ni penting lah. Penting untuk sebagai basic knowledge kepada semua orang. Sebab dalam masa-masa kecemasan macam ni, ilmu macam ni, bila jadi, even kalau dekat family member kita dekat rumah pun, kita ada basic knowledge ni, kita boleh buat lah. Okay, kalau dekat overseas, dekat fasiliti sukan dia biasa ada AED. AED ni macam satu alat yang kita guna waktu kecemasan, kita tampal dekat dada, dia akan detect abnormality dalam heart rhythm dan dia akan diagnose apa masalah heart rhythm tu dan mulakan treatment dekat site tu lah. Tapi malangnya dekat Malaysia ni tak banyak. Susahlah nak dapat fasiliti ataupun kemudahan ni. Kalau ada pun saya tak pasti kalau orang-orang kita ni tahu tak cara nak guna. Itu masalah dia. Jadi basic knowledge-nya CPR lah. Sebab CPR ni senang je. Basic dia ada ABC. Airway, breathing and circulation. Tapi kalau katakan kita tak tahu sangat nak buat apa, yang penting adalah chest compression. Chest compression ni at least kita boleh kekalkan dia punya denyutan jantung untuk sirkulitkan darah ke seluruh tubuh lah. Walaupun macam kita abaikan airway dengan maksudnya kita tak bagi pernafasan mulut ke mulut tu tak efektif, tapi at least dia boleh membantu lah sebelum kita membuat panggilan kecemasan hospital dan tubuh ambulans sampai, at least boleh buat chest compression. Kalau tak boleh nak bagi, mungkin kita rasa macam ralat kan, kita tak tahu status orang yang jatuh tu. Kalau kita buat pernafasan mulut-mulut tu, kita takut kita pula dapat infection daripada dia. Tapi at least kita boleh buat chest compression lah dengan tekan ke dada tu dengan efektif lah. Itu adalah perkara yang at least kita boleh buat untuk menyelamatkan keadaan padang. Okey, terima kasih Dr. Nafiza. Terusnya kita dah rasanya dah banyak ya dah kita bincang. Berhujung sesi kita. Apa-apa lagi tak yang tak tercover? Dr. Syafiq, perlu kita bagi info kepada semua lah yang ikut channel kita ni. Kita tak tercover yang kita tetap terupas dalam bincangan kita ini. Kalau boleh lah, kalau ada yang boleh di-sharekan lagi. Ada tak, Doktor? Sanan ke apa ke? Boleh dengar tak, Doktor? Boleh. Ya, apa yang saya sarankan lah, kalau boleh buat satu SOP lah untuk student UiTM secara keseluruhan. Kita buat dulu masa kita di UiTM, apabila kita pergi bersukan, kita buat medical check up di klinik. Tetapi hanya untuk sukan yang contact sport. Contact sport, silat kita buat, judo kita buat, taekwondo kalau Cik Muzamil ingat lah. Kita hantar budak-budak ni pergi klinik untuk buat screening. Siapa yang kira doktor clear, dia boleh pergi bersukan. Tapi kita tidak screen semua. Kita tak screen semua. Actually, sukan-sukan rugby misalnya, patut screen. Kenapa kita tak screen rugby? Rugby ni pun kontak dia kuat. So saya cadanglah untuk pusat sukan ke, unit sukan ke, kalau pergi Karisma ke, pergi Masum, IPT ke, Sukip, kalau boleh student tu kena semua screen.
Okay, macam kita screen mereka masuk UiTM screen, then mungkin kita apabila kita bawa tu, jadi kita ada very clear mind yang student yang kita bawa ni semua dalam keadaan yang baik, yang preparedness-nya untuk bersukan dalam keadaan yang terbaik. Walaupun yang lain-lain tu risiko tu yang itu kita terserah lah. Okay. But at least kita ambil langkah-langkah dari segi apa yang kita boleh mampu, ambil lah. Itu saya ingat yang kena perbaiki je lah SOP persediaan atlet kita pergi ke mana-mana sukan yang ke pertandingan. Okay, itu saja fungsi. Ya, terima kasih Doktor. Dan sebagai akhirnya kita juga buka lah. Kita buka kepada kita buka lah beberapa soalan yang nanti kita soalan yang ditanya oleh student yang sesi kita ni. Saya baca je lah, ya. Baca dan soalan. Jadi saya check dulu ada soalan tak ada respon daripada tak ada kot. Live ni ke? Okay, okay. Saya lihat jelas. Ya, dah dengan penerangan yang disampaikan oleh dua orang panel kita. Sampai tak tertanya. Saya belik-belik tu lain yang oleh nonton kita hari ni. Dan sebelum kita akhiri program kita ni, ada apa-apa tak daripada nasihat kita dengar daripada saranan nasihat yang okey lah. Pak saya melihat bersukan ni bukanlah naik mat. Semua usia. Okay, ada masalah, bukan satu. Semua kita kena tahu tahap pesan kita, jenis-jenis sukan yang sesuai. Ya, Dr. Syakir dan tu. Dan yang terakhirnya, apa dia Dr. Hafizah yang sebelum kita tutup sesi kita ni? Ada apa-apa lagi? Yang elakkan igawan ngeri, pelik dan kalangan-kalangan yang kan ni. Kerana kita ni doktor ni nak menggalakkan orang bersukan ni. Sebabnya dia nak mengelakkan risiko sakit jantung, darah tinggi. So memang kita selalu advise sakit. Sebab banyak penyakit sekarang ni, penyakit 3 serangkai. DM, hypertension, heart disease, semua tu dia related dengan sedentary lifestyle lah. Terlampau relax sangat, apa-apa. Kita memang nak menggalakkan orang bersukan. Tapi nak bersukan, kena tahu limit. Kemampuan kita dan jangan paksa. Biasanya orang lelaki ni dia ada satu perangai lah. Pergi sukan, main badminton, siapa bisa kalau Kelantan lah. Juara champion. Lepas tu main pula, ada setengah tu lama dah tak turun court ni. Lepas tu bila turun court sekali, bila dicabar, terus dia kalau Kelantan panggil
Terus ni lah, Zohid, dia tak tahu limit dia. Dia tak tahu limit dia. So, ego ni kena turunkan sikit lah. Orang lelaki lah biasanya, dan biasanya memang lelaki yang selalu dapat cardiac arrest ni. Dia 9 nisbah 1. 9 orang lelaki berbanding seorang perempuan. Sebab perempuan ni dia istimewa. Dia ada hormon estrogen yang protect jantung dia. Seorang lelaki tak boleh nak ambil estrogen kan. So, Testosteronnya. estrogen ni cardioprotective untuk jantung dia. So dia istimewa sikit lah. Sebab tu kita jarang dengar perempuan cardiac arrest. Kecuali lepas menopause. Bila lepas menopause, estrogen dah semakin berkurang, so dia dah kurang satu hormon yang untuk melindungi jantung dia. Itulah, ni orang lelaki ni kena turunkan ego sikit lah dia nak sukan tu. Itu sajalah nasihat saya. Terima kasih atas penerangan jelas pada kita. Walaupun berbeza dua panel kita ni daripada dua doktor, tapi berbeza bidang kepakaran. Bidang akademik. Ada satu titik, iaitu ini adalah doktor yang bersukan. Itu yang saya kenal, sepanjang saya kenal. Dan rasa pada petang ni kita dah jangan takutlah sebagai kesimpulannya daripada saya. Tapi kena tahu tahap kesan kita. Betul tak Dr. Syafiq tak? Dr. Syafiq lah ni. Dr. Syafiq sekarang ni saya tahu dia dah berapa bila dia pension, dia dah tak berapa boleh, dia banyak main di green. Tak betul tak Doktor? Kita kena mengisi ruang. Tu saya tengok dia punya favor game dia tu bukannya golf lah, tapi sekarang saya tengok ada buat WT itu dia duk pikul golf set itu. Tak apa, macam mana pun tak ada masalah. Kita janji kita metabolism tubuh kita tu boleh bergerak, boleh all the time. Kita tak betul tak Doktor dah? Dan saya ucapkan bagi pihak penganjur sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah. Terima kasih kepada panel kita yang begitu committed, beri ruang masa kepada sama-sama dengan kita dalam kita mengupas satu isu yang sering juga ditanya oleh kita. Satu tajuk yang agak baik sebab kita di kalangan penjawat awam, jawab sukan ni tanya macam mana gini, macam mana gini. Tadi tu kupas lah. Tak ada, sebagai kesimpulannya cardiac ni adalah perlu walaupun dalam kita beringat pada kita, dia boleh menyerang amatur, aktivis sukan. Tapi tidak ada masalah jika kita dengan mengikut kadar tahap kesukanan, kecergasan, kita tahu screening, tahap kesihatan kita, tak ada masalah. Itu saja, sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tangguhkanlah sesi di program kita pada petang ini. Pada siri, insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam siri-siri yang lain. Tak ada masalah ya, kita boleh jemput lagi ya Dr. Syafiq, Dr. Hafizah, mungkin dengan dalam tajuk yang lain lagi kita. InsyaAllah. Jemput kali ini beli tiket Bilon. Okey, Assalamualaikum. Okey, tunggu sekejap ya kita punya panel.